Video ini dibawakan kepada anda oleh Upskill Learning PLT, penganjur kursus dan program face-to-face dan online yang berdaftar dengan HRDF. Subscribe ke channel Azahan Safety Man untuk dapatkan kursus online percuma setiap minggu. Baik, kita mulakanlah sekarang. Oh, Tuan Sahlan, apa khabar? Saya rasa ni first time saya nampak nama Tuan Salahan Jemain ni. First time. Betul ke first time? Sekiranya betul first time, selamat datang ke Safety Man Night Class. Dan kepada yang dah banyak kali join, selamat kembali dengan topik yang baru. Dan salam PKP, salam sejahtera dan salam Taipusam kepada yang menyambutnya. Baik, sebelum kita nak buat promo seperti biasa, kita ada program How to Write SOP Class pada 31 Januari iaitu Ahad ni, daripada jam 10 hingga 12 tengah hari, 2 jam sahaja. So yang ini saya tujukan kepada rakan-rakan safety man yang ini kelas ni di-request sebenarnya oleh Tuan Lokman Hakim. Dia yang request dengan Roomzip. Mereka yang request saya buat ceritanya lah. Berapa ramai antara kita ni yang belajar macam mana nak tulis SOP untuk tempat kerja kita sebenarnya? Berapa ramai? So kelas ni saya tujukan untuk orang yang nak belajar SOP, especially if you are fresh grads, especially if you are fresh grad, writing SOP kalau dah belajar, dah ada skillnya, insya-Allah anda jadi pilihan yang akan dikonsider oleh majikan anda. Sebab biasanya budak fresh grad ni, bab-bab SOP ni akan dibagi kerjanya. So, please check on our FB events, akan ada kelasnya. Ada eventnya di situ dan pergi register. Yurannya tak mahal, RM30 je. Kalau RM30 pun kata mahal dengan value cara menulisnya, dan saya siap bagi saya punya format sekali lagi. So I don't know what to say lah. Okay, so imagine your chance is to get job is higher. Then dengan kos RM30 ni. Alright, baik. Okay. Okay, so duduk menyendiri di Mersing Johor, alah kesiannya. Sesiapa yang dekat dengan Mersing, tolong melawat beliau. Alright, so pada hari ini, malam ni, saya punya topik yang saya nak bawakan ialah tentang review SOP yang telah disubmit kepada saya oleh sahabat kita namanya Amil. So, Amil tengah develop, tengah tulis SOP untuk tempat kerjanya. So dia rasa dia kena dia nak do it in properly lah. So sebab tu dia hantar kat saya. So saya punya kerja dulu, experience saya dalam mengreview, menulis SOP memang banyak gila. So saya kongsikanlah apa yang saya tahu. Dan beliau, saya tanya, boleh tak kalau saya nak share dekat Safety Man Night Class? Dia kata boleh. Semoga ada saham untuk dia. So kita ucapkan terima kasih kepada saudara Amil. Dan butiran-butiran confidential kat dalam tu saya keluarkan supaya tak jadi isu lah. Okay? Dan ingat, ini masih peringkat draft ya. Peringkat draft, bukannya dah implement. So sebab itu beliau hantar kepada saya. Baik, so kita akan pergi ke dokumen tersebut. Okay, kita pergi ke dokumen tersebut. Ada nampak? Kalau ada nampak, tolong komen nampak. Nampak tak nampak? Nampak? Waalaikumsalam Remzip. How are you? Okay. Ada nampak? Kalau nampak, tolong komen nampak. Tak nampak, tulis tak nampak. Maaf, saya punya tekak memang senang kering bila bercakap ni. Okay. So, Muniswaran kata nampak.
Sahalan pun nampak. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So kita mulakan saya punya review. So apa yang saya akan buat malam ni sebenarnya saya akan review apa yang saya akan kongsikan apa yang saya dah bagi tahu lah. Okay. Bila saya review, antara perkara pertama yang saya akan check ialah ni bahagian atas ni. So ada dokumen title, bagus. Ada dokumen number, dia ada tulis dokumen number, saya dah padamkan sebab saya ini antara apa namanya? Antara confidential information lah bagi saya bila ada dokumen ni. Okay? Issue number pun ada tulis, bagus. Revision number pun ada tulis, bagus. Date of revision pun ada, bagus. So ini kepala dokumen yang bagus. Kat sini ni kita boleh letak logo. Tak letak pun tak apa, tak kisah. Alright. Dan kemudian ada project title. So pun bagus. Sebab ini ni untuk construction kan. Dia untuk installation of horizontal drain. Jadi untuk ada project title ni, dia penting supaya kita tahu dokumen ni asalnya daripada mana. Sebab kod-kod lah nanti company ni nak pergi meminjam kan. Pergi pinjam daripada projek tu, macam mana kita nak be sure yang SOP tu datang daripada projek tu? Inilah dengan ada nama projek tu. So which is very good. Yang ini memang diberi kepujian. Dan kemudian ada title yang besar, yang ini pun bagus. Dan kemudian prepared by, approved by, ada sign, ini pun bagus. Yang ini cuma saya nak bagi tahu kalau dekat ISO 45001 kan, ruang ni ini sebenarnya ruang untuk menyain ni. Kalau dalam ISO 45001 menyain ni dah tak bukan dah tak wajib. Dia boleh ditukar gantikan. Ditukar gantikan dengan apa? Kalau macam tempat saya dulu, kita ada buat dokumen index. So dekat dokumen index tu, apa yang ada kat dalam dokumen index tu ialah ni senarai dokumen-dokumen yang kita ada dan kemudian revision number. So bila ada perubahan bila ada perubahan revision, ada pertambahan, ada apa lagi? Ada perubahan, ada penolakan kan? So kita punya approval tu cuma dekat dokumen index sahaja, bukan dekat actual dokumen. So masa review kita still hantar dokumen ni, cuma dia dah jadi kurang menyain lah, dah tak adalah satu persatu SOP tu kan. So again, in ISO 45001, caranya tak penting, yang pentingnya ianya mestilah sampai niat dan tujuan OSH management system itu, iaitu untuk memastikan semua orang selamat. Itu dia punya objektifnya. Okay? So saya sebagai auditor pun saya punya soalan cuma, dah approve ke belum? Dah. Tunjukkan. Itu je. Okay? Baik. So ada safety officer, ada project manager dan kemudian ada tarikh. Fine. Ini okey. Baik. Ada soalan tak untuk ni? Kalau ada soalan, terus tanyakan dekat ni dekat ruangan komen. Tak perlu nak tunggu sampai habis rancangan baru nak tanya ya. Baik. Kalau ada soalan, tulis je kat situ. Kalau tak ada soalan, tekan like. Itu je. Kelas kita ni senang je. Alright. Baik. Good. Very good. That's good. Okay, kita sambung. Okay. Kat sini yang saya nak tambah kalau dekat company saya, kita orang ada footer tau. Footer. Tahu tak footer? Kaki. Inilah footer. Nampak footer tu? Kat bahagian bawah ni kita akan ada footer. Kita akan tulis dekat situ, printed copies are not controlled. Kenapa? Sebab dalam kita punya SOP untuk documentation, yang original adalah soft copy.
So bermaksud semuanya yang original adalah soft copy yang disimpan dekat satu folder dekat dalam satu sistem yang kita pakai di intranet. Kenapa? Sebab yang ini memudahkan pengurusan dokumen. Kalau tak ada bahagian bawah ni kalau tak ada tulis printed copies are control ni, bermaksud setiap printed copies adalah original copy. Nak membezakan original dengan tak original ada dalam file yang kita dedicate yang dekat dalam almari kita tu kan. Kalau yang tak ni kena chop. Uncontrolled copies. Itu jadinya tedious lah. So yang ini saya kongsikan dari sudut amalan ISO ya. Kalau kat construction ni tak ada ISO sangat, so terpulang. Kadang-kadang benda yang terlalu remeh-temeh dijadikan tambah-tambah sana sini ni makin meningkan kepala. Yang pentingnya kita tahu apa tujuannya dan macam mana nak pakai. Setuju tak? Kan untung kelas percuma macam ni dapat free. Waalaikumsalam Nur. Oh, hari ni ada lagi. Alhamdulillah. Okay, baik. Now, so kita sambung seterusnya. Okay, yang seterusnya yang saya akan buat ialah saya akan tengok topik besar ni. So kita ada introduction, objective and scope dan kemudian abbreviations and definitions, roles and responsibilities. Dan yang lain, kemudian ada prosedur dan kemudian ada reference. Okay. So secara generalnya bagi saya acceptable. Boleh. Dia punya topiknya tu yang penting bagi saya ialah dia mengikut susunan. Sebab saya pernah jumpa objektif tu dia pergi letak dekat bahagian bawah hujung sana. Dah saya yang pening kepala, kenapa objektif awak ni ada kat ujung? Sebab saya nak baca objektif ni dekat ada awal-awal. Ada juga yang letak definition ni, abbreviations and definitions ni dekat bawah. Tu pun jadi pening juga. So, kita nak pastikan dia mengikut susunan mana yang kat depan-depan, kat tengah-tengah, kat ujung-ujung. Okay. Alright. Baik. Now. Okay. So, introduction. So yang ini ni, yang saya komen bila saya bacakan this general SOP applies to all employees who perform work sequence for installing horizontal drain ni kan. Contohnya macam ni lah kan. So dia okey. Ceritanya bila kita nak tulis introduction ni, kita nak cerita SOP ni adalah tentang apa. Itu yang lebih penting. Supaya bila orang yang membaca, orang yang mencari SOP tersebut, dia boleh faham yang kandungan SOP ni adalah tentang apa. Itu ayat yang lebih sesuai. Okay, berbanding dengan cerita dengan applies to all employee contractor ni. So kita nak buat pengenalan. SOP ni saya tulis adalah untuk memberi panduan kepada kontrak pekerja dan juga kontraktor yang buat kerja horizontal drain ni tentang keperluan keselamatan kesihatan pekerjaan. Adanya introduction jangan lebih daripada 2 paragraf ya. 1 paragraf cukup. Jangan lebih daripada tu. Okay. Baik. Okay, tak ada soalan. Jalan terus. Okay, now. Objektif dan scope. Yang ini pun saya suka. Okay. So, objektifnya kat sini untuk ensure safe workplace based on OSHA, FMA. Dan SOP will be reviewed, updated as needed to comply with OSHA, FMA. Nampak sangat tak ada idea nak menulis kan? Okay. Dan kemudian to comply with legal requirement as stated. Bowek. Okay. Yang hitam ni adalah yang yang originalnya lah.
Okey, ideanya dah ada. Okey. Ceritanya yang perenggan atas ni, ensure safe workplace, reviewed and updated to comply dengan legal requirement, kan bunyinya kan sama kan? Betul tak? So, kita nak lebih jelas yang SOP ni, apakah objektif kita menulis SOP ni. So, senangnya tulis dekat atas ni ialah SOP ni tujuannya adalah untuk tujuan berikut, titik bertindih. Dan kemudian buatlah bullet point ni semua sekali. To comply with legal requirement, yang lain to ensure health and safety employees, yang lain provide guide to perform work safely. Macam tu lah. Jadi bahagian objektif ni dia jadi lebih bermakna. Dan selain daripada legal compliance pun, kita nak kena sedar yang kita pun kadang-kadang ada setengah projek dia akan ada other requirement. Contohnya contract requirement. Dan kat sini ni pun nak kena tulis lah. So SOP ni kita tulis untuk comply dengan contract requirement number macam tu. Okay. Boleh Right. So macam tu lah. Dan kemudian scope. So scope dia punya tulisan awalnya ialah the construction division standard serve to outline safe operating specification as well as procedure guide required for project related to occupational safety and health for excavation. Okay. Yang ini ni pula, yang ini ni bunyinya macam introduction. Yang ini ni ayatnya macam ayat introduction. Tengok. Serves to outline the safe operating specification as well as procedure guidance. Kan? Ini bunyinya macam introduction, sesuainya duduk dekat atas ni. Okay. And then kemudian, ayat yang ini pula, this general safety operating SOP applies to all employee contractor. Yang ini pula sesuainya duduk dekat scope. Nampak tak dia punya content tu patutnya ada kat atas, kemudian adanya dekat bawah. Inilah dia sebab tu kita buat kelas ni, sebab kita ni banyak copy and paste. Ceritanya kita nak copy and paste ni biarlah cara bijak. Tu kadang-kadang tu kita kena marah sebab apa? Sebab bila kita tulis SOP ni dia jadinya kejap benda yang kat atas patutnya kat bawah, bawah jadinya ke atas, tengah jadinya kat ujung. Dia jadinya macam tu lah. So sebab tu kita nak belajar. So ayat ni sesuainya dekat atas, yang atas tu sesuainya kat bawah. Okay. Bila kita bila kita nak cerita pasal scope ni, dia ada beberapa jenis scope. Okay, yang pertama ialah application. Siapa yang kena follow SOP ni? Itu yang kita nak kena spell out. Employee, contractor, client, siapa? So yang ini ni kita nak kena make clear. Dan kemudian ni area pula. Area kat mana? Dan kemudian ni requirement, legislation. So ini adalah scope. Ini cerita pasal scope untuk SOP ni. Okay? Baik. Right. Sebelum saya terus, ada tak soalan? Cek dulu soalan. Okay, soalan. Waalaikumsalam, sahabatku Hanif Aziz. Bang Sahlan, memudahkan atau melancarkan progres tanpa pelanggaran undang-undang? SOP memudahkan, melancarkan progres, bolehlah diterima. Melancarkan. Okay. Bang Zaki, skop boleh rujuk proses dan nature of work covered. Ya. So nature of work yang kita tengah buat sekarang ni, apa dia? Excavation. Boleh?
Oh, anak murid rupanya. Right. Boleh. Baik. Ada lagi? Ada tak soalan lain? Tak ada. Terima kasih Bang Sahalan. Terima kasih Bang Zaki. Kita sambung balik. Baik. Abbreviations and definitions. Okay. Yang ini biasanya section yang paling susah. Betul tak? Apa benda aku nak tulis definition dekat apa namanya? Dekat SOP aku ni nak tanya, kalau anda semua kan biasanya anda tulis apa dekat bahagian abbreviations and definitions ni? Boleh tak share? Tuliskan dekat ruangan chat. Saya tunggu seminit sambil minum air ni. Oh, biasa letak nama penuh regulations. Boleh? Itu pun bagus. Sebab apa? Sebab yang baca ni bukannya fasih OSHA macam kita ni. Kita sebut OSHA je. Dia dengar OSHA tu apa? Okay. Sekiranya tak ada tulis dalam skop, actually kalau kita gunakan abbreviation, contohnya OSHA, then kita ginilah. Kalau kita gunakan abbreviation FMA, then boleh letak ke situ. Betul. Simple kecuali ada wording yang jarang orang dengar selain daripada group safety ni dengar. Okay. Bagus. Alright. Boleh. Terima kasih Ramzik. Terima kasih. Okay. So biasanya lah yang ini saya akan tinggal dulu dan saya akan buat dulu yang bahagian lain, dan kemudian bila ada perkataan teknikal tu baru saya masukkan ke sini. Antara perkataan lain yang penting ni kan, kalau sebab ni excavation, saya cadangkan untuk masukkan definisi excavation. Sebab dalam saya punya experience lah, biasanya perkataan bongok macam ni lah yang selalu di retorikkan. Nanti datanglah example pelik-pelik, contohnya Bang Safety, kalau korek lubang tiang pakai cangkul, itu excavation ke? Dah, itu satu. Yang lain kalau korek pakai JCB, korek longkang tak sampai 1 meter tu pun excavation ke? Sudah. Inilah benda-benda yang kita nak kena hadap bila kita buat OSHA untuk company kita sendiri ni. Saya bagi tahu siap-siap. PIC, person in charge. Okay, boleh. Baik. Terima kasih. Okay. So, definisi excavation tu sendiri nak kena dikasih jelas. Sebab apa? Sebab inilah kita bak kata tadi, Bang Sahalan tu tadi kata nak kerja, nak bagi memudahkan dan melancarkan progres tu. Itulah dia. Kerja-kerja auditor internal je Bang Romzip je. Macam awak punya kerja je tu. Okay. Alright, baik. Sambung. Okay. Okay. Dan kemudian ada roles and responsibilities. So, kita ada project manager. Dan kemudian kita ada engineer, designated person. Kemudian kita ada site supervisor, kita ada safety officer, kita ada safety supervisor. Dan kemudian all appointed subcontractors. Okay, baik. Yang ini ni, komennya yang saya dapat ialah ni. Kalau untuk level project manager, yang pertama ni, perkataan to assist ni bagi saya tak sesuai. Sebab project manager ni kategori bapa tau. Bapa ni dia tak assist. Bagi saya perkataan yang lebih sesuai ialah ensure. Memastikan. Sebab dia ada accountability, responsibility and accountability. Yang ini ni. Okay. Dan kemudian
approval. So dia ni adakah dia tukang review ataupun dia tukang approve ataupun dia kedua-duanya sekali. Sebab we are talking about project manager tau. So dia ni at the highest level in that side. Jadi kita nak pastikan dia punya responsibilities is as selayaknya lah, selayak dengan pangkatnya lah. So kita tak naklah dia tiba-tiba jadi assistant kita kan. So bos kita nak letak dia buat kerja bos. Itu yang penting. Okay. Yang ini pula asalnya ialah to attend all initial meeting. To me, rather than attend, dia should be the one who chair ataupun dia ialah the one who initiate. Memanglah kalau ikutkan yang yang buat coordination, yang buat yang buat jemputan semua sekali macam engineer ke, clerk of work ke, ataupun admin staff kan. Tapi ceritanya ini sebenarnya dia punya responsibility ni, dia yang kena arahkan admin assistant tu. Tolong invite everybody to come and join the meeting. So itu maksudnya. So Sultan nak kena buat kerja Sultan. So kat situ. Dan kemudian yang ini ditulis to stop unsafe work lah. Ini biasalah. Dan saya suggest untuk tambahkan sekali ensure corrective action is taken. Kenapa? Sebab kalau stop aja tapi corrective actionnya tak ada siapa yang responsible, tak ada siapa yang accountable, itu yang jadinya projeknya, progresnya terganggu. Faham ke faham? So stop work ni, kita bukan cerita pasal stop je tau. Kita cerita sekali dengan menyambung kerjanya. Tu yang selalunya bergaduh. Apa kerja safety asyik kerja nak mengstop kerjanya. Iya, kita stop yang tak selamat. Lepas tu nak selamat, kita kenalah buat corrective action. So yang itu tu responsibility semualah. Okay? Okay. And then yang lain, kalau tengok dekat sini ni, item 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini saya perasan ini adalah ayat section 15. So far as practicable, make arrangement, safety and absence of risk. Yang ini saya perasan ini adalah section 15. Cadangan saya untuk yang provide ni, provide everything that is needed to ensure the safety and health of specifically the excavation work. Yang section 15 ni, letak kat tempat lain. Letak dekat project punya HSE plan, roles and responsibility in general tu, overall tu, letak dekat situ. Bukan dekat sini. Yang ini ni untuk spesifik untuk excavation. Make it crystal clear apa yang dia kena provide untuk excavation ni. Kalau perlu provide machinery yang apa? Kalau perlu provide SOP yang macam mana tu? Method of statement yang mana? Power, facility, 4M kan? Man, material, method, dengan satu lagi apa entah, saya dah tak ingat dah. Inilah 4 ni nak kena manpower. So 4 ni nak kena, apa yang dia nak kena provide dalam ni, dalam memastikan yang excavation work ni boleh dijalankan dengan selamat. Okay. Alright. Boleh Tengok ada tak soalan? Asal ada okay bye ni tiba-tiba ni. Okay. Tengok. Tuan Zaki kata level manager perlu lebih kepada authorization, approval, tugas to ensure tu tugas middle management and PIC. Ini saya setujulah. So kita nak kena belajar perkataan-perkataan yang sesuai
dengan kita dengan jawatan-jawatan yang ada tu. Okay. Right. So that's why you need to be clear lah apa yang ditulis tu. Kalau tidak, jadinya nanti project manager buat kerja level eksekutif. Tu yang jadi macam contohnya to draft. Macam pelik tu kan. So dia sepatutnya to authorize. Ya, saya setuju. Terima kasih Bang Zaki. Baik. Engineer, designer third person to assist. Ni baru sesuai to assist project manager in the development of project safety. Dah. Yang ini okey. Site supervisor, report directly, supervise, stop. Yang ini pun saya masukkan sekali ownership kepada kejap nak bagi kucing. Kucing berada sana sini. Okay, sambung. Again, jangan cerita pasal stop je, cerita sekali dengan corrective actionnya. Okay, alright. Dan kemudian yang ini, safety officer ni dengan safety supervisor ni, yang safety officer ni dia punya apa namanya, dia punya tanggungjawab ni, dia cerita pasal safety officer regulation, dan kemudian safety supervisor buat kerja-kerjanya lah. So again, kalau yang role general macam safety officer punya regulation ni, yang ini letak dekat general roles and responsibility level atas lagi, level project punya safety plan. Itu project safety manual tu, letak dekat situ tu. Kalau dekat sini ni, apakah role safety officer, apakah role safety supervisor untuk memastikan kerja tu jadinya selamat? Apa role-nya? Termasuklah kena join every toolbox, to join every planning meeting, to participate meeting, to buat inspection. Itu benda-benda tu yang kita nak apa namanya, kita nak tuliskan. Dan kemudian kalau saya punya mazhab, saya tak bezakan safety supervisor dengan safety officer, saya tak bezakan. Saya gabungkan je semua sekali. Namanya ialah safety department ataupun safety personnel. So in general, orang safety itu kerja korang, semua sekali ni kita kena tanggung untuk pastikan kerja excavation ni selamat. But again, ini adalah my preference. Sekiranya anda memilih untuk buat cara yang lain, boleh, no problem. Okay? Baik. Okay. Then ada untuk subcontractors, inilah. Cuma kalau tengok kat sini ni, kewajipan datang meeting tu tak ada. Apply permit ke apa ke tak ada. So attend briefing, attend training pun tak ada. So itu antara benda-benda yang kita boleh tambah sekali kat dalam tu. Alright. Baik. Oh, Tuan Zudin sudah muncul. Apa khabar? Alright. Tak boleh belah dengan OK Bye tu. Okay. Baik. Yang seterusnya ialah prosedur. Okay. Baik. So kalau kita tengok dekat sini ni, dia punya topik besar dia, ini adalah technical punya steps untuk melakukan kerja horizontal drilling tersebut. Okay. Baik. Dalam menulis prosedur ni, dia ada dua SOP ni, dia ada dua jenis SOP. Yang jenis pertama adalah menulis langkah-langkahnya untuk melakukan kerja tersebut dengan detail, step by step lah, in detail, sekali dengan langkah keselamatannya. Itu ialah jenis yang pertama. Dan kemudian jenis yang kedua adalah dia ibarat OSHA. Dia hanya menggariskan, menyatakan requirement untuk melakukan kerja tersebut.
saya adalah berat kepada yang jenis kedua. Jenis yang menyatakan requirement untuk melakukan kerja tersebut dengan selamat. Okay? So saya akan ada contoh kompetensi. Dia akan pergi pada 4M lah. So untuk man, mesti kompetensi. So kompetensi, pekerja yang nak buat kerja excavation ni mesti mempunyai kad ini. Dia mestilah sihat. Okay? Yang lain apa lagi? Mungkin ada warga negara dengan bukan warga negara. Okay? So itu man. Material pula. Material mestilah yang approved by this department. Quality department contohnya. Material mestilah mengikut kontrak contohnya. Material mestilah disusun dan disimpan. Itu contohnya. Kemudian machinery. Machinery mestilah dalam keadaan yang baik. Mestilah mempunyai dokumen. Machinery lagi, apa lagi? Mestilah ada apa lagi ya? Machinery. Machinery mestilah inspection, mestilah service. Benda-benda macam tu lah. Okay. So saya adalah jenis yang saya lebih berat yang jenis kedua. Sebab bagi saya yang paling pandai bab teknikal ni, bukan paling pandai. Bab-bab teknikal ni dia akan banyak lebih detail dinyatakan dekat dalam dokumen lain, contohnya method of statement. Sebab kita sebagai safety ni kita tak ada kontrol sangat tentang the process. Kita boleh alter some of it but not the whole list of it. So to me, to be fair, dan to make this document is senang untuk kita uruskan, sebab proses pun selalu berubah kan. Kejap buat macam ni, bila hujan kena tukar cara buat macam ni. So sebenarnya benda-benda tu bila ada perubahan, SOP ni nak kena manage sekali tau. Sebab nanti bila kita buat kerja yang luar daripada SOP, luar daripada method of statement, berlaku kemarangan, masa itulah nanti ada soalan. SOP kenapa tak tulis macam ni? Macam ni nak jawab? Takkan nak jawab, safety bukannya expert specialist dalam operation dah tu. Okay? So ini saya punya apa namanya? Saya punya cara lah untuk menulis. In detail lebih banyak lagi saya akan cerita pada hari Ahad ni. How to develop your SOP, siap dengan segala requirement-nya, yang mana anda boleh senang nak faham, senang nak maintain and everything. Okay? Baik. Dan kemudian reference. Okay, reference. Reference ni, cadangan saya ialah untuk embed dokumen tu terus masuk kat dalam ni. So siapa yang dapat SOP ni, embed teruslah, terus tulis kat dalam ni. Dia senang. So dia tinggal klik, tengok ini dia punya apa ni ya. Dia punya requirementnya, ini dia punya rule dia. Okay? So dia jadi apa namanya? Dia jadi satu dokumen yang lengkap lah. Jadi dokumen yang lengkap sekali dengan apa namanya? Dengan dokumen yang reference tu ada dekat situ sekali. Terus senang. Okay. Baik. Okay. Habis dah saya punya review. Baik. Ada soalan? Ada soalan untuk saya? Any questions? Teng. Sekiranya ada, tuliskan dekat ruangan komen. Saya tunggu dalam masa 1 minit. Ahmad Daus, first time nampak? First time join ke kita punya safety net class? Sekiranya je. Welcome to the club. Tak ada soalan malam ni. Okay, cantik. Baik. Alright. Kalau ada lagi tak?
Skrin tak ada. 4, 3, 2, 1. Okay. Jadi sekali lagi promosi sebelum kita berpisah. How to write SOP kelas. 10 hingga 12 tengah hari. 2 jam aja. Dan kita akan belajar macam mana nak tulis properly dan menggunakan perkataan-perkataan yang betul. Itu penting supaya nanti kita jelas. Macam Osha, kalau kita tulisnya tak jelas, orang nak follow tak? Tak. Orang akan pening. Nak follow tapi tak boleh. Itulah namanya pening. Okay? Yurannya RM30 sahaja dan saya akan letakkan linknya. Ataupun anda boleh pergi ke FB event di page Azhan Safety Man sekarang dan pergi dapatkan link untuk pendaftarannya di event How to Write SOP kelas ini. Okay. So, so ini sedikit sumbangan yang saya boleh bagikan semasa tempoh PKP ini. Kita buat kelas kecil-kecil, ceritanya ada impact pada kerjaya kita. Itu yang penting. Tak guna kalau pergi kelas tak kiralah berapa yurannya tapi tak ada impact, tak upgrade diri kita, anything at all. Okay. So, terima kasih sekali lagi kerana participate dalam Safety Man Night Class. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Race yang standard, Azhan Safety Man.